KKMM fokus jamin kualiti capaian internet dan jalur lebar lebih baik. Timbalan Ketua Menteri Sarawak meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perak. Fokus hari ini, bajet 2022 terus dapat reaksi positif dan kerancakan sektor pelancongan kembali diperkasa. Terus setia bersama Berita Wilayah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan memberi fokus terhadap 3 aspek bagi menjamin kualiti capaian internet tinggi dan ekosistem perkhidmatan jalur lebar lebih baik. Menteri Tan Sri Anwar Musa berkata ia meliputi penyediaan prasarana mencukupi bagi memastikan tahap capaian perkhidmatan internet ke semua kawasan termasuk luar bandar. Perkhidmatan yang disediakan juga perlu berkualiti iaitu sekurang-kurangnya 4G dengan kadar kelajuan kira-kira 35 MB per saat Mbps serta pemilikan peranti bersesuaian dan mampu milik. Turut ditekankan pengisian aplikasi untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengguna. Baru komplit ekosistem perkhidmatan jalur lebar negara dengan prasarana berkualiti, perkhidmatan 4G dan 5G yang mula kita perkenalkan dalam negara kita. Kemudian mempunyai peranti-peranti yang sesuai dan dimampui oleh semua rakyat, termasuk golongan paling miskin sekalipun. Kemudian yang lebih penting lagi adalah aplikasinya. Jadi saya ambil ini sebagai satu wholesome approach, satu pendekatan yang menyeluruh. Beliau ditemui pada majlis penyerahan tablet Huawei MatePad 10 sumbangan Huawei Technologies Malaysia Sendirian Berhad kepada 200 pelajar di Dewan Khatam Putra Cengal di Keterih, Kota Baru. Sementara itu, syarikat telekomunikasi di negara ini diingatkan agar sentiasa menyediakan perkhidmatan internet seperti yang dijanjikan kepada pengguna. Menurut Tan Sri Anwar, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) memainkan peranan lebih proaktif untuk memastikan ia dipatuhi sepenuhnya. Tegasnya, peringatan berterusan termasuk denda akan dikenakan terhadap syarikat telco yang ingkar. Provision itu sudah ada. Cuma tinggal lagi sekarang penguatkuasaannya. Jadi sekarang saya ingin melihat SKMM proaktif to always to go on the ground, be responsive to the complaints that they receive, so that those complaints must be attended to. Janganlah ada rakyat mengadu biar begitu saja. Kadang-kadang aduan datang dalam bentuk viral di sosial media pun kita ambil tindakan. Kementerian juga membekalkan kelengkapan kepada MCMC di seluruh negeri untuk membuat semakan dan menyukat secara rawak kelajuan jalur lebar syarikat telekomunikasi. Malah akta berkaitan perkhidmatan telekomunikasi akan dibawa ke Parlimen untuk ditambah baik dan diperketat supaya pelaksanaan undang-undang lebih berkesan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing meninggal dunia di Pusat Perubatan Pakar Normah di Kuching awal pagi tadi akibat komplikasi jantung. Ahli Parlimen Hulu Rajang yang juga Ahli Majlis Tinggi Parti Rakyat Sarawak Datuk Wilson Ugat Kumbung berkata mendiang yang menerima rawatan di pusat perubatan tersebut menghembuskan nafas terakhir pada pukul 7.05 pagi.
Mendiang Tan Sri Dr. James dimasukkan ke hospital September lepas kerana disahkan positif COVID-19. Bagaimanapun, ujian calitan terkini ke atas mendiang disahkan negatif jangkitan berkenaan. Jasad mendiang kini ditempatkan di kediamannya di Jalan Ong Tiang Swi, Kuching. Tan Sri Dr. James meninggalkan seorang balu, Puan Sri Corin Masing dan 5 orang anak. Mendiang yang merupakan Presiden Parti Rakyat Sarawak dan Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh dilantik menjadi Timbalan Ketua Menteri sejak 2016. Baik, sementara itu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang meninggal dunia awal pagi tadi. Beliau menyifatkan pemergian mendiang satu kehilangan besar kepada negeri Sarawak dan negara. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, mendiang merupakan pemimpin berjiwa rakyat, berpandangan jauh dan berwibawa. Jasa dan pengorbanan mendiang pasti akan dikenang sampai bila-bila. Beliau berharap keluarga mendiang diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi saat duka ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Uping turut bersedih atas pemergian mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masing. Beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mendiang. Saya dan rakan-rakan, lebih lagi saya sendiri secara pribadi mengucap takziah kepada keluarga Tan Sri Dr. Ahmad James Jemut Masing. Beliau adalah seorang rakan dalam kerajaan yang telah banyak memberi sumbangan dalam kita menguruskan negeri kita. Lebih-lebih lagi beberapa idea beliau semenjak beliau menjadi ahli kabinet di bawah PN Sri Tun Taib, di bawah arwah Tok Nan dan juga dengan saya. Sumbangannya begitu tinggi sekali dan saya rasa amat sedih di mana pagi tadi beliau telah menghembuskan nafas terakhir. Saya sudah tentu merasa kehilangan yang besar dalam sebagai seorang rakan dan juga kawan dan juga seorang ahli kabinet. Sebagai rakan dan Menteri Kabinet dalam pentadbiran negeri, pemergian mendiang begitu dirasai dan merupakan suatu kehilangan yang amat besar kepada seluruh rakyat di Sarawak, khususnya masyarakat Dayak. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Kita ke perkembangan dari bumi ke Nyalang. Antara tumpuan hari ini, suasana pilu menyelubungi kediaman mendiang Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing apabila ahli keluarga terdekat tidak dapat menahan rasa sebab atas kehilangan seorang pemimpin yang disegani dan berwibawa itu. Perinciannya kita terus bersama Vanessa Maring. Silakan Vanessa.
Ya Nurul, suasana pilu terus menyelubungi kediaman mendiang Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing apabila ahli keluarga terdekat yang tiba di kediaman mendiang di Lorong Laksmana Cheng Ho 8 Jalan Ong Tiang Swi tidak dapat menahan rasa sebab atas kehilangan seorang pemimpin yang disegani dan berwibawa itu. Kediaman Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh itu dikunjungi Timbalan Menteri Kesihatan II yang juga Ahli Parlimen Kanawit Dato' Aaron Agodagang serta beberapa pemimpin Kabinet Negeri sejak jasad mendiang tiba pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Turut kelihatan di kediaman mendiang antaranya Menteri Muda Utiliti yang juga Adun Belaga, Dato' Lee Wan Lagang dan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang dan Adat Bumi Putra yang juga Adun Kakus, Dato' John Siki Tayai. Dalam perkembangan berkaitan Gabungan Parti Sarawak GPS, kehilangan seorang pemimpin yang hebat. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, pemergian Timbalan Ketua Menteri mendiang Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing juga merupakan kehilangan besar kepada komuniti Dayak. Dato' Amar Douglas memberitahu ini kerana mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James merupakan individu yang sering memperjuangkan kebaikan komuniti Dayak dalam semua aspek. Tambahnya, beliau seorang pemimpin yang lantang bersuara dan sentiasa menyokong penyertaan komuniti Dayak dalam kerajaan untuk memperkasakan mereka. Menerusi kenyataan media, Dato' Amar Douglas Ugah menzahirkan rasa sedih dengan pemergian mendiang yang merupakan pemimpin berfikiran kehadapan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Jelasnya mendiang telah menjadi suara rakyat luar bandar dan rakyat Sarawak secara keseluruhannya. Tambahnya lagi, beliau turut memperkasakan penduduk luar bandar melalui politik perundingan dan saling menghormati serta penyertaan yang bermakna dalam kerajaan daripada Barisan Nasional hingga kini Gabungan Parti Sarawak GPS. Dato' Ahmad Douglas dan isteri Dato' Doreen Mayang menzahirkan salam takziah kepada keluarga mendiang Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing. Sementara itu, pemergian mendiang Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing pagi tadi satu kehilangan besar dalam arena politik negeri ini. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi mengakui ia merupakan satu berita yang amat mengejutkan, apatah lagi mendiang memegang jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan negeri sebagai Timbalan Ketua Menteri selain Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS. Saya sendiri amat rapat dengan beliau. Mendiang tu sebab kami datang dari Kapit, tempat yang sama. Lama kenalan dan berjuang dalam politik pun bersama. Dan memang kehilangan beliau dah banyaklah kerugian kita. Terima kasih. Datuk Seri Alexander yang juga Ahli Parlimen Kapit berharap pucuk kepimpinan baharu dalam parti PRS dapat meneruskan perkhidmatan cemerlang dan terbaik mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James selama ini dalam memimpin perjuangan parti tersebut. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas menyampaikan anugerah kedai harga patut di Lundu hari ini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Dato' Amar Jamilah Anu memberitahu banyak projek pembangunan disediakan di Lundu semasa mendiang menerajui Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, antaranya projek Jambatan Rambungan. I feel so like miss him kerana rasa saya, sekali lagi saya sebutkan, we treat him like one of our family members also. In spite of saya ni orang Melayu, dia berketurunan Dayak dan isteri dia seorang Ulu, tetapi kita live like kita berkawan secara baik dan macam terasa keluarga kita. Dan saya bagi pihak keluarga saya sendiri ingin mengucapkan salam takziah kepada Puan Sri Datuk Corin dan keluarga atas kehilangan orang yang dikasihi, dan saya dapat rasa macam mana kehilangan almarhum ini. Bagi Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Tanjung Datu pula, Azizul Anwar Pehinsri Adenan ketika ditemui RTM menyatakan mendiang Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James seorang pemimpin yang berfikiran kehadapan dan sering berkongsi pengalamannya dalam dunia politik.
Secara peribadi juga beliau merupakan salah satu mentor saya yang juga merupakan sahabat baik ayah saya dan banyak mengajar saya liku-liku politik di negeri kita dan banyak berkongsi idea-idea dan pendapat beliau dan visi beliau mengenai negeri Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hari ini menyempurnakan pelancaran inisiatif Sarawak Linking Urban, Rural and Nation saluran MySRBN di Terusan Lawas. Inisiatif itu merupakan kerjasama pelbagai agensi kerajaan negeri bertujuan untuk meningkatkan kebolehcapaian dan mengurangkan jurang digital antara bandar dan luar bandar di Sarawak khususnya di Lawas. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan inisiatif kerajaan ini adalah bagi meluaskan lagi liputan komunikasi serta menambah baik rangkaian komunikasi terutamanya di kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pelancaran inisiatif tersebut di Lawas. Tambahnya lagi, fokus utama kerajaan Sarawak melalui Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018-2022 adalah untuk menyediakan akses internet yang lebih luas dan menjadikan Sarawak sebuah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030. Dengan kemajuan komunikasi tersebut kelak, rakyat dapat menikmati rangkaian komunikasi yang lebih berkualiti selain menyertai ekonomi digital merangkumi pendidikan, perdagangan, kewangan dan perbankan. Dalam perkembangan sama, pelbagai inisiatif akan disediakan oleh Kerajaan Sarawak dan Persekutuan bagi meningkatkan liputan telekomunikasi di bahagian Limbang daripada 59.62% kepada 98.92% menjelang hujung tahun depan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, antara inisiatif yang telah dirancang dan akan dilaksanakan adalah Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication Smart, Sarawak Rural Broadband Network MySRBN, Jalinan Digital Negara Jendela dan Wi-Fi saluran. Jelasnya lagi, inisiatif tersebut dilaksanakan melalui kerjasama pelbagai agensi kerajaan negeri seperti Lembaga Multimedia Sarawak, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak dan Sarawak Information System Sendirian Berhad serta Kerajaan Persekutuan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran Sarawak Linking Urban, Rural and Nation saluran MySRBN di Terusan Lawas hari ini. Tambahnya, sebanyak 150 kawasan luar bandar dan pedalaman dengan diliputi perkhidmatan MySRBN yang menyasarkan 45,000 buah rumah dengan kelajuan internet hingga 30 Mbps. Dengan itu, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vanessa. Baik, saudara, berita wilayah akan berehat seketika. Sayur-sayuran dari pelbagai jenis dan warna mengandungi khasiatnya yang tersendiri. Mengikut konsep pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh daripada pinggan kita terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebihkan makan sayur-sayuran tempatan. Fokus dari negeri di bawah payung Badan Bukan Kerajaan, madrasah dan pusat tahfiz terima sumbangan Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mudirannya langsung bersama Inisia Dolos di Kota Kinabalu. Silakan, Inisia. Ya, Nurul, sebanyak RM150,000 disumbangkan Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP kepada 14 badan bukan kerajaan NGO dan 8 madrasah serta pusat tahfiz terpilih di seluruh Sabah. Sumbangan disampaikan dalam majlis penyampaian mock check musaadah COVID-19 kepada penerima terbabit di Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam Semiti Al-Hafiz, Kota Kinabalu.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad dalam ucapannya berkata bantuan tersebut bagi menyuntik semangat NGO untuk terus membantu golongan memerlukan selain melahirkan pelajar madrasah dan pondok tahfiz yang cemerlang. Katanya Yayasan Taqwa Mawib melalui 3 teras utama iaitu pendidikan, dakwah dan kebajikan akan terus membantu masyarakat memerlukan terutama di kawasan luar wilayah persekutuan menerusi kerjasama pelbagai agensi dan institusi terpilih. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Politik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Islam Wan Rohimi Wan Daud. Sementara itu adun dilantik yang juga penasihat SMITI Al-Hafiz Dr. Ali Akbar Gulasan ketika ditemui menyambut baik program ini. Saya yakin Pertubuhan Bukan Kerajaan dan juga institusi pendidikan ini akan merasa sedikit lega dengan bantuan ini dan saya juga mohon kepada kerajaan agar terus melihat dengan serius NGO dan juga institusi pendidikan ini untuk melahirkan generasi yang berkualiti. Kami di pihak PIBG SMITI mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan daripada Yayasan Taqwa. Sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam memperkembangkan lagi lah usaha kami di SMITI. Kami rasa amat bersyukur dan gembira dengan penerimaan sumbangan ini. Dan kami harapkan dengan sumbangan ini dapatlah kami gunakan untuk para wanita yang memerlukan sebab hari ini satu-satunya NGO wanita yang menerima sumbangan untuk hari inilah. Syukur, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pemberi. Alhamdulillah, bolehlah kita manfaatkan untuk sebahagian. Sebab program saya ini bukan sekadar untuk malam, yang bukan Islam pun kita bagi juga. Setiap NGO menerima RM5,000 manakala madrasah dan pusat tahfiz masing-masing menerima RM10,000. Bajet 2022 yang dibentangkan Jumaat lalu terus mendapat sambutan baik pelbagai pihak. Tidak ketinggalan penduduk sekitar ibu negeri yang menyambut baik subsidi sebanyak 50% atau sehingga RM150 untuk pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak bagi keluarga B40. Ketika ditemui RTM, rata-rata orang ramai menzahirkan rasa syukur atas usaha kerajaan memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia, terutama kumpulan sasar yang terjejas akibat pandemik COVID-19 sentiasa terbelah. Itu bagus jugalah kan, sebab ada yang orang yang dah mampu tu, jadi dia boleh beli. Harapan kami disamakanlah, ada M40 ke, B40 ke, macam gitu. Saya rasa itu bagus, satu cadangan yang baiklah. Sebab kalau kita tengok pun kemalangan jana rakyat sekarang ini banyak melibatkan kanak-kanak. Dan kita sebagai rakyat sokong pendapat itu. Jadi bagi subsidi yang dikasih oleh kerajaan berkenaan dengan perkara ini, satu perkara yang baik. Itu sebenarnya satu subsidi yang bagi kita memang mesra keluarga, mesra rakyat. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada apa yang kerajaan beri inisiatif. Sekurang-kurangnya kerajaan nampak kesusahan rakyat. Terima kasih kerana prihatin kepada permasalahan rakyat, terutama ibu-ibu macam kami. Sejumlah RM30 juta disediakan untuk tujuan tersebut dan bakal memanfaatkan 188,000 keluarga B40 di seluruh negara. Bantuan khas kewangan RM700 yang bakal diterima 1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah yang diumumkan dalam bajet 2022 juga disambut baik penjawat awam di Sabah. Ketika ditemui RTM di Tawau, rata-rata penjawat awam menyifatkan bantuan itu sebagai hadiah istimewa kepada penjawat awam yang selama ini menjalankan tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Bantuan itu juga akan meningkatkan lagi komitmen penjawat awam melaksana tugas yang diamanahkan. Alhamdulillah ini memberi semangat kepada kaki tangan awam untuk meneruskan kerja mereka dengan lebih baik pada masa akan datang. Diharapkan ini akan memberikan satu kesan yang besar kepada seluruh penjawat awam di seluruh Malaysia. Saya rasa amat bersyukur dengan intensif ini. Sekurang-kurangnya dengan intensif ini, semua kaki tangan awam yang berada di Malaysia khususnya akan lebih produktif dalam menjalankan amanah dan tugasan yang diberikan. Sebagai penjawat awam sangat-sangat berterima kasih dan bersyukurlah kepada pimpinan kerajaan baru atas bantuan ini sebab semua orang sekarang terkesan dengan COVID ni kan. So kita sangat-sangat berterima kasih.
Bantuan kewangan RM350 juga bakal diberi kepada 1 juta pesara kerajaan. Seramai 2,442 orang kena pengawasan OKP di negeri ini masih dalam pengawasan dan sedang mengikuti program pemulihan daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Ketika ini semua OKP mengikuti program berkenaan secara dalam talian berikutan penularan COVID-19. Pengarah AADK Negeri Sabah Abdul Hamidi Ibrahim bagaimanapun berkata program secara fizikal akan dilaksana semula apabila Sabah memasuki fasa keempat Pelan Pemulihan Negara PPN. Ini adalah jumlah orang kena pengawasan yang berada di bawah pengurusan AADK lah. Dan buat masa ini program-program yang kita laksanakan dengan mereka ini lebih kepada program-program dalam bentuk online. Beliau berkata demikian dalam program Tempat Kerja Bebas Dadah Tekad di Balung Tawau. Program Tekad bertujuan memberi pendidikan pencegahan dadah kepada pekerja termasuk peringkat pengurusan dan pekerja ladang. Sehubungan itu, Abdul Hamidi memberitahu pihak AADK akan mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri untuk memperluaskan program ini ke seluruh kawasan ladang di negeri ini. Tabung Perlawanan Amal Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA berupaya membantu bekas pemain bola Sabah yang ditimpa musibah. Ia termasuk sakit tenat, kebakaran, banjir dan kemalangan jiwa. Timbalan Presiden SAFA Datuk Abdul Rahman Muhammad Zakaria berkata, menerusi perlawanan ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara bekas pemain Sabah era 60-an. Perlawanan amal ni diadakan khusus untuk kita memungut derma khusus untuk pemain kita, bekas pemain negeri Tuan Haji Azhar Azrin yang sedang sakit sekarang ini. Jadi kita buat pungutan ni khusus untuk beliau untuk sedikit sebanyak menampung dia punya perubatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan mock check sebanyak RM5,000 sempena perlawanan amal kepada bekas pemain Sabah Azhar Azrin di Stadium Likas. Sementara itu, bekas pemain Sabah turut gembira dapat membantu rakan yang memerlukan. Selepas hampir 25 tahun saya meninggalkan Sabah dan kini dapat bertemu semula dengan semua pemain-pemain era yang sama. Jadi merupakan satu rancangan ataupun satu acara yang cukup baik di mana ini akan mengeratkan lagi talian persaudaraan. Jadi enjoy sebab saya rasa sudah lebih 20 tahun tidak pernah berganding dengan skuad Terenso baru tadi dan juga lain-lain pemain lah. Kita ada yang kita baru jumpa selepas lebih kurang dalam 20 tahun baru dapat balik. I think this is what you call a good fellowship lah between Sabah FA, Sabah FC and ex-state footballers of Sabah. Maybe this is satu cara lah where we can get together, get to know each other and then maybe kalau diperlukan kita punya khidmat, especially ex-state, then we are always ready to serve. Dalam perlawanan amal ini, pasukan SAFA berjaya menewaskan pasukan bekas pemain Sabah 9-6. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan Nurul. Terima kasih, Alicia. Baik saudara, sebelum ke Perak, kita ikuti perkembangan semasa cuaca bersama Pegawai Meteorologi Malaysia Muhammad Nafizi Ahmad Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini yang dilihat berlaku di sepanjang kawasan timur Semenanjung melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di sekitar kawasan timur dan selatan negeri Johor. Keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir di sekitar kawasan-kawasan terbabit dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala hujan lebat dan ribut petir turut dilihat berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Kedah ini yang dijangka akan turut melibatkan pedalaman negeri Perak dan juga Kelantan sehingga ke lewat malam nanti. Keadaan cuaca dilihat cerah bagi negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung untuk sepanjang hari ini. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Begitu juga keadaannya untuk negeri Sabah, hujan lebat dan ribut petir pada petang ini dilihat berlaku di kebanyakan kawasan. Untuk bahagian Sandakan,
Kudat, Pantai Barat dan juga di pedalaman negeri berkenaan. Untuk negeri Sarawak juga, hujan lebat dan ribut petir dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian, terutamanya di bahagian-bahagian sekitar utara dan juga pedalaman negeri Sarawak ini. Keadaan cuaca yang lembap untuk kedua-dua negeri Sabah dan juga Sarawak ini dijangka akan berterusan juga sehingga ke malam nanti. Selain itu, jabatan kami juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kawasan-kawasan perairan dan perkapalan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain dengan kelajuan angin di sekitar kawasan-kawasan terbabit yang boleh mencecah sehingga 40 km sejam dan juga ketinggian ombak yang boleh mencapai sehingga 3.5 meter. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek pembinaan kereta kabel tapah ringlet mampu memberi impak besar kepada pembangunan di daerah Batang Padang. Perinciannya kita bersama Muhammad Nasri, Muhammad Nusyarah. Silakan. Terima kasih. Projek pembinaan kereta kabel tapah ringlet Cameron Highlands menjadi projek perdana dalam draft rancangan tempatan daerah Batang Padang 2035 pergantian. Yang di-Pertua Majlis Daerah Tapah Muhammad Sahlan Husnin berkata, kerancakan sektor pelancongan di tanah tinggi itu mampu memberi impak besar kepada pembangunan di daerah Batang Padang. Bagaimanapun, projek itu masih di peringkat perancangan dalam draft rancangan tempatan tersebut. Mana kita tengok isu perancangan situ mungkin boleh dapat menimpa yang besar pada Tuan Padang Perak lah. Sebab sekarang kita tengok di Cameron, dia punya limpahan pelancong ke atas tu selalu jam, dan mungkin dari salah satu kaedah kita boleh mendapatkan kereta bekal. Itu satu cadangan lah. Tengok revival tidak, kita akan baca pada inilah pandangan pada orang awam dengan cara-cara kita ini. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan daerah Batang Padang 2035 pergantian di Dewan Merdeka Tapah. Menurut beliau, draft rancangan tempatan ini berteraskan 3 sektor utama iaitu pelancongan, pendidikan dan industri berasaskan sumber. Proses publicity dan penyertaan awam diadakan sehingga 26 November depan bagi memberi ruang dan peluang orang awam mengemukakan cadangan serta maklum balas untuk dipertimbangkan. Kerajaan negeri yakin sasaran RM10,000 purata pendapatan isi rumah golongan nelayan yang ditetapkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dalam rancangan Malaysia ke-12 mampu dicapai. Esko Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Negeri Razman Zakaria berkata, pelbagai inisiatif telah dirancang termasuk mempromosikan ternakan siput sudu. Jelasnya, ternakan siput sudu mempunyai potensi besar untuk dibangunkan susulan permintaan tinggi dalam pasaran. Kita yakin pendapatan nelayan boleh mencapai sehingga RM10,000 sebulan sekiranya apa yang dirancang itu diikuti dan diuruskan dengan baik. Selain daripada kita bergantung kepada sumber yang asal ni, penambahan kepada pendapatan hasil marine di negeri Perak lah.
lain kerang dan ketam dan juga siput sudu sebagai satu produk baru. Setakat ini terdapat 2 kawasan di negeri ini yang mengusahakan tenakan tersebut, iaitu di Kampung Baru Lumut serta Sungai Tinggi di daerah Larut Matang dan Selama. Beliau berkata demikian selepas sesi libat urus dan penyampaian sumbangan kotak makanan Mafi prihatin kepada Persatuan Nelayan Kawasan Manjung Selatan di Kampung Baru Lumut. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Hakikat itu perlu diterima semua pihak kerana setiap kejayaan tidak akan datang bergolek dengan sendiri. Itu yang dilakukan oleh tenaga pengajar di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Lenggong Perak yang melatih golongan orang kurang upaya OKU menghasilkan kraftangan batik. Ikuti laporan disediakan wartawan Fahmi Muhammad Nur. Meskipun diri serba kekurangan, namun itu bukan penghalang bagi insan istimewa di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Lenggong menghasilkan produk berasaskan batik. Penyelia PPDK Lenggong, Asma'iyah Sihabuddin berkata, kebanyakan OKU yang dilatih membabitkan OKU sindrom Down, cacat pendengaran dan pertuturan. Jelasnya golongan tersebut perlu diberi galakan dan didikan secara berterusan di samping sokongan ibu bapa serta masyarakat. Anak-anak istimewa ni dia sebenarnya kalau kita tak didik mereka memang dia orang tak akan boleh buat. Kita fikir dia orang tak boleh buat, memang dia orang tak akan boleh buat. Tapi kalau kita beranikan diri didik mereka macam bagi dia orang berinteraksi seperti anak-anak yang biasa, insya-Allah dia orang akan tonjolkan apa yang kelebihan yang dia orang ada. Walaupun benda tu agak makan masa bagi kita untuk mendidik, tapi insya-Allah dia orang memang boleh buatlah. Tambahnya, PPDK tersebut aktif menghasilkan produk kraftangan berasaskan batik seperti baju, tudung dan pelitup muka yang turut dijual secara dalam talian. Dalam pada itu, PPDK Lenggong dengan kerjasama Kraftangan Malaysia baru-baru ini menjadi komuniti pertama di negara memperkenal teknik lakaran batik menggunakan tanah liat. Alhamdulillah dalam masa 2 hari dia dah boleh belajar buat sendiri. Cuma dari segi bancuhan, dari segi warna, dari segi susunan corak, kita lah kena buat. Sebab mereka tak berapa mahir untuk fikir macam mana corak tu letak kan. Kita akan letakkan corak, kita akan cerita, okey macam ni corak tu nak, okey dia akan buat sendiri. Penggunaan tanah liat dari sayung Kuala Kangsa itu dilihat dapat menjamin keselamatan berbanding kaedah biasa menggunakan lilin yang panas. Motif batik yang siap ditekap akan dijemur sehingga tanah liat menjadi kering sebelum dicelup ke dalam pewarna bagi tempoh 2 jam. Yang buat tanah liat tu, best tak? Best. Apa best? Saja main sana-sana. Masa dulu mula belajar susah tak? Senang. Ini seronok lah datang sini. No. Ada susah tak rasa-rasa dapat senang mula nak belajar? Dulu susah lah. Kadang dah senang lah. Takut jugalah. Sebab apa? Tak ya. Sekarang? Pandai dah. Potensi yang dimiliki oleh golongan OKU seharusnya digilap dan kerjasama pelbagai pihak amat penting bagi memastikan usaha mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat dapat diteruskan. Pastinya bukan mudah untuk melatih anak-anak istimewa ini, tetapi hasil yang anda dapat lihat adalah cukup membanggakan. Yang paling penting sekali sokongan daripada ibu bapa bagi memastikan bakat mereka ini tidak sia-sia. Laporan Fahmi Muhammad Nur, berita RTM. Sekian paparan berita dari Perak. Terus patuh kepada SOP yang ditetapkan. Bersama-sama kita putuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Untuk berita selanjutnya, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Nasrik. Perkembangan banjir di Kedah, jumlah penduduk yang terjejas terus meningkat. 503 penduduk daripada 153 keluarga ditempatkan di 10 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah iaitu Baling, Pendang dan Pokok Sunah.
Ketua Bahagian Operasi Bencana Negeri Kedah Kapten Pertahanan Awam Saifuddin Abdullah menerusi kenyataan memaklumkan di Pendang bilangan penduduk terjejas meningkat daripada 176 kepada 188. Manakala di Baling, jumlah penduduk yang dipindahkan meningkat kepada 279 orang. Jumlah penduduk yang ditempatkan di 2 PPS di daerah Pokok Sena pula berkurangan berikutan banjir kilat telah surut. PPS tersebut ialah Surau Pematang dan di PPS Masjid Sungai Durian Pokok Sena. Banjir kilat di dua daerah iaitu di Pendang dan Pokok Sena bukan disebabkan pelepasan air empangan MADA. Perusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, kedudukan ketiga-tiga empangan di Kedah iaitu di Padu, Muda dan Ahning masih terkawal. Beliau mengakui terdapat impahan air daripada empangan Muda. Bagaimanapun impahan itu masuk ke Sungai Muda dan bukan memasuki kawasan sawah milik MADA. Sehubungan itu, pihak MADA bertindak menutup semua saliran empangan miliknya bagi mengelak kejadian buruk berlaku. Kita telah maklum kepada pihak-pihak berkaitan termasuk JPS, Jabatan Parit Saliran, dan juga kepada pejabat daerah lah, pejabat daerah di Ambang termasuk daerah Sik, daerah Kuala Muda sendiri, jika ada berlaku pelepasan ataupun melimpahan di empangan, dan kita ketika itu meminta agensi-agensi yang terlibat memaklum kepada penduduk-penduduk untuk mereka berjaga-jaga, langkah berjaga-jaga jika berlaku banjir di kawasan-kawasan yang rendah ni, termasuk di sepanjang Sungai Muda itulah ya. Beliau ditemui media selepas taklimat dan lawatan ke kilang padi di Simpang 4 Alusa. Dalam pada itu, bancian ke atas pesawah yang mengalami kerosakan padi akibat banjir kilat khususnya di wilayah 3 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Pendang sedang dijalankan. Kerosakan dianggarkan melibatkan kawasan seluas 370 hektar atau 60% daripada keseluruhan 619.4 hektar. Jelas Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman, pihaknya akan memohon bantuan daripada tabung bencana tanaman padi selepas bancian dijalankan. Pesawah memerlukan kira-kira 2,600 beg benih padi baru untuk tujuan penanaman semula padi yang rosak. Kita akan membuat bancian selepas dalam tempoh terdekat ini kerana kita dalam proses di pihak kerjasama dengan pihak peladang-peladang sendiri untuk kita memohon tabung bantuan bencana tanaman padi ya. Dalam bancian ini yang kita akan koordinasi bersama PPK, mana kita akan melihat keseluruhan kos kerugian dari segi nilai dia, dan sudah maknanya satu mekanisme bantuan ini yang telah ditetapkan oleh pihak MAFI lah. Malang nasib seorang wanita yang cuba membantu mangsa kemalangan apabila dirempuh kereta dalam kejadian di Jalan Tun Dr. Awang berhampiran lapangan terbang terbangsa Pulau Pinang malam tadi. Kejadian kira-kira pukul 11.15 malam itu menyebabkan mangsa Suhaila Zainal Abidin 45 tahun dan penunggang motosikal Faizal Abu Bakar 34 tahun maut di lokasi akibat mengalami kecederaan parah di kepala. Pegawai Bomba Kanan 2 Helmi Rizal Murad dari Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru berkata, pemeriksaan mendapati kemalangan melibatkan kereta yang dipandu lelaki berusia 25 tahun dan motosikal yang ditunggang masa. Kemalangan berlaku dipercayai sebuah motosikal yang terbabas di tengah jalan. Manakala 2 orang wanita, itu orang awam, cuba menolong lelaki yang terbabas tersebut. Dalam pada yang sama, sebuah kereta yang datang dengan laju dan melanggar ketiga mangsa tersebut, dan menyebabkan 2 yang meninggal dunia. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala 2 mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut.
Kelantan antara negeri yang menerima agihan peruntukan tertinggi di bawah pelaksanaan projek infrastruktur negara bernilai RM2.33 bilion menerusi bajet 2022. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, ia sejajar janji kerajaan untuk menyediakan peruntukan tinggi bagi 6 negeri kurang membangun. Peruntukan tersebut membabitkan beberapa projek pembinaan antaranya stadium di Bukit Mabau, Pasir Putih. Ia bagi memastikan negeri tersebut mempunyai stadium yang sesuai dan boleh memuatkan 15 hingga 20,000 penonton. Jadi tiga tu gambar tu adalah kumpulan. Jadi kita lulus sebenarnya bukan kekangan untuk angin di segi cash flow lah. Kos projeknya ialah RM256 juta yang diluluskan. Kos projek kepada 6 komponen dan untuk tahun depan satu peruntukan kecil lah disediakan untuk 55. Tengoklah macam mana dulu. RM55 juta untuk Bukit Mabau sebagai permulaan ya. Beliau bercakap pada sidang media Majlis Penyerahan Projek Pembangunan Semula Kampung Laut sebagai kampung pelancongan warisan di Laman Warisan Serunding, Tumpat, Kelantan. Turut hadir Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Projek tersebut adalah salah satu inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC membangunkan sektor pelancongan Kelantan. Lebih 10,000 pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM yang terlibat dengan pilihan raya di Melaka dan Sarawak diberi keutamaan untuk menerima dos penggalak vaksinasi COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim, pihaknya sudah membuat permohonan daripada Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi kali ketiga itu. Setakat ini lebih 7,000 anggota ditugaskan mengawal kelancaran di Sarawak, manakala 3,600 lagi bertanggungjawab menjalankan tugas di Melaka. Kita telah buat permohonan pada 26 Oktober yang lepas lah, 26 Oktober yang lepas, dan kita akan bagi keutamaan lah kepada kontijen yang ada PRN ni, macam Melaka, Sarawak yang ada PRN ni, untuk mereka ni bertugas di bawah lah, sebab kita berharap sangatlah dengan dos penggalak ni yang ketiga ni dapat membantulah untuk mencegah daripada COVID tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat lawatan kerja rasmi dan penyerahan kenderaan pasukan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan di Kota Baru. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya merempuh sebuah lori trailer sebelum terbabas pagi tadi. Kemalangan berlaku kira-kira 9.40 pagi di kilometer 357.5 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 berhampiran susu keluar Plaza Tol Kuala Dungun, Terengganu. Mangsa Cho Sun Kong 20 tahun maut di lokasi kejadian kerana mengalami cedera parah pada bahagian kepala dan anggota badan. Mangsa dalam perjalanan daripada Kuala Terengganu menuju ke Dungun ke atas urusan perniagaan. Sejurus tiba di lokasi kejadian, kereta mangsa yang dipercayai dipandu agak laju dikatakan cuba memotong lori trailer yang membawa muatan kayu balak. Kereta mangsa dipercayai melanggar bahagian belakang lori terbabit sehingga hilang kawalan sebelum terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan. Mangsa tercampak keluar dari keretanya dan mengalami cedera parah sebelum disahkan meninggal dunia oleh sepasukan paramedik dari Klinik Kesihatan Bandar Bukit Bersih yang tiba di lokasi. Ketua Polis Daerah Dungun, Suprinten Baharudin Abdullah ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan kejadian tersebut. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengaturan Jalan APJ 1987. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Dungun untuk dibedah siasat. Bajet 2022 disifatkan sebagai bajet yang mengutamakan rakyat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Edin Shazli Sheikh berkata, dalam keadaan ekonomi yang belum stabil sepenuhnya, pembentangan bajet 2022 adalah yang terbaik dalam dilakukan kerajaan dengan mengambil kira kebajikan rakyat. Beliau percaya melalui bajet tersebut, keadaan getir yang masih berperang dengan pandemik COVID-19 mampu terus diperbaiki.
Kita tahu dalam keadaan sekarang bukan mudah untuk menyediakan satu bajet yang betul-betul komprehensif, yang mengandungi semua perkara yang penting, terutama dalam keadaan sekarang post pandemik COVID-19 kan. Jadi inilah saya fikir yang terbaik yang dapat disediakan oleh kerajaan buat masa ini. Dalam pada itu, satu jawatan kuasa bertindak diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 dan bajet melalui agensi dan kementerian berkaitan. Datuk Edin ditemui di Kuala Pilah. Majlis Bandaraya Seremban MBS mengambil inisiatif merancangkan semula sektor pelancongan di Seremban dengan mempromosikan lokasi ikonik Taman Tasik Seremban. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Amaluddin Harun berkata, Taman Tasik Seremban disifatkan nadi daerah itu sebagai destinasi pelancongan nostalgia. Daya tarikannya diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. InsyaAllah daripada masa ke masa kita akan tambah bagi memastikan bahawa kawasan ini yang kita sedia maklum merupakan satu aset yang terpenting di Bandar Seremban. Di dalam Bandar Seremban ini aset kita yang terpenting itu Tasik kita, Taman Tasik kita ini, Taman Malaysia dan juga Taman Budaya kita. Merupakan taman-taman yang amat penting bagi kita untuk kita hargai. Beliau melawat program Beria at Taman Tasik Seremban. Program dimeriahkan dengan kehadiran penyanyi tempatan dengan pelbagai pengisian menarik seperti persembahan auto show, jualan barangan industri kecil sederhana, persembahan busking dan petting zoo. Inisiatif RM500 sekali bayar kepada 70,000 imam, Bilal, Siak Noja Marbud, Guru Takmir dan Guru Kafah menerusi bajet 2022 disifatkan sebagai pengiktirafan besar kepada barisan hadapan institusi Islam. Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur berkata, ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap barisan hadapan ummah yang berperanan menyalurkan bantuan dan menjaga kebajikan karya ketika pandemik. Apabila masjid dibuka, mereka memberikan pandangan-pandangan, mereka menasihati para jemaah supaya sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Dan saya merasakan bahawa pengiktirafan ini adalah satu pengiktirafan yang sangat baik dan sangat wajar. Secara keseluruhan, bajet 2022 bertempatan dengan konsep keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Dan bersyukur dengan perkhabaran ini kerana saya kira jumlah RM500 itu adalah satu amount yang cukup besar dan kita tahu mungkin ada segelintir guru kafah yang agak terjejas semasa pandemik COVID-19 ini berlaku, dan dengan bantuan ini mungkin sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru kafah ini untuk meneruskan aktiviti harian mereka dengan sebaik mungkin. Usaha kerajaan untuk memberikan bayaran bantuan khas sebanyak RM500 sekali bayar kepada guru kafah, guru takmir, kaki tangan masjid amat harus dipuji kerana bantuan ini bukan saja diberikan pada tahun ini tetapi ia telah bermula dari tahun lepas. Usaha konsistensi kerajaan untuk mengekalkan bayaran ini pada tahun ini sangat-sangat murni, sangat-sangat harus dipuji. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB melalui agensinya RISDA akan memastikan lebih 500,000 pekebun kecil menerima bantuan menerusi penanaman getah program keusahawanan modal insan dan agro makanan. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1 Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, RISDA menyampaikan perkhidmatan kepada 64,386 pekebun kecil dengan keluasan tanah lebih 192 hektar. Malah menyasarkan mereka memperoleh pendapatan RM4,500 sebulan menjelang 2025 berbanding RM1,800 sebulan ketiga ini. Ikuti laporan wartawan Ayun Rehan Saleh. Dengan
dengan RM508 juta bajet negara yang diumumkan Jumaat lalu kepada RISDA. Antara langkah awal agensi itu adalah untuk mempertimbangkan pembinaan kilang lateks di Semenanjung. Lebih-lebih lagi, RISDA memiliki tanah berkeluasan 300,000 hektar di Semenanjung. Cadangan itu dibuat selepas mendapati pusat pengumpulan lateks di Sabah menunjukkan keuntungan yang cemerlang. Sekarang RM2.70 ya. RM2.70 dan sasaran kita RM3.50. Kalau kita mempunyai kilang sendiri, kita proses sendiri, kita mungkin boleh meningkatkan harga dari segi harga belian tu. Sebab dalam kita membuat secara membeku untuk diekspor itu, kita boleh menawarkan harga yang lebih baik sikit kepada pelanggan kita, iaitu pekebun-pekebun kecil. Tambahnya, getah mendapat permintaan tinggi dari Jerman dan Singapura dan ketika ini terdapat 56 buah depo lateks di seluruh negara dan 14 daripadanya di Pahang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian depo lateks dan penyerahan dividen agropolitan Gahai yang dirasmikan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdi Wan Ismail. Pada majlis berkenaan, RISDA mengagihkan dividen sebanyak RM32,000 kepada 80 peserta agropolitan di Tanjung Gahai Lipis. Setiap peserta menerima dividen sebanyak RM400. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan ini adalah satu tanda yang sangat baik. Menandakan bahawa satu, ianya diuruskan dengan baik, sebab itu boleh bayar dividen. Yang kedua, hasrat kerjaan yang kita serahkan kepada agensi kerja RISDA untuk membangunkan agropolitan Gahai bermula pada tahun 2004, di mana peserta diberikan sebuah rumah dan diberikan ladang. Dengan tanaman getah telah membuahkan hasil. Agropolitan Gahai merupakan satu daripada 5 projek di bawah program Mega Luar Bandar menerusi RMK10 yang dipantau KPLB sehingga kini yang berkeluasan 189.7 hektar. Terdapat 4 lagi agropolitan yang diuruskan RISDA iaitu di Cemomoy Bentong Pahang, Ganda Gerik Perak, Gunung Sadok Ulu Awi Betong Sarawak dan Reskom Nangga Sekuau Sibu Sarawak. KPLB sentiasa berusaha menghapuskan kemiskinan di kalangan masyarakat penduduk di luar bandar dengan menggalakkan mereka membabitkan diri dalam sektor pertanian. Pelaksanaan projek agropolitan bertujuan meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup menerusi pembangunan kawasan mundur, terpencil dan terbiar. Kumpulan sasar yang terlibat dalam program ini adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan semasa yang ditentukan melalui sistem e-kasih dan kumpulan yang diluluskan dari Fokus Grup Kemiskinan Negeri. Ayu Nurhan Saleh untuk Berita RTM. Baik, saudara, berita wilayah edisi Ahad berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amalkan SOP cegah COVID-19 ketika melakukan aktiviti rentas negeri. Yang sahih di Berita RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.